Salam Malaysia Madani bersama saya Rita Alesius Malik dalam Berita Pagi Sabah edisi Isnin 21 Ogos 2023. Kembaran Merdeka Jalur Gemilang KMJG 2023 Sabah berjaya melaksanakan misi menyelusuri 25 daerah seluruh negeri apabila sampai ke hentian ke-66 iaitu Institut Pendidikan Guru IPG Kampus Gaya Kota Kinabalu tepat pukul 3.30 petang semalam. KMJG 2023 yang diketuai Pengarah Penerangan Sabah Jainisa Muhammad Nor bersama 66 peserta telah merentasi perjalanan sejauh 2,300 km membawa bersama jalur gemilang di 66 hentian sejak pelancaran konvoi pada 1 Ogos lalu. Hari terakhir KMJ 2023 bermula di Dewan Manggatal, iaitu hentian ke-64. Ketibaan peserta konvoi disambut Pembantu Menteri Pertanian dan Industri Makanan yang juga Adun Inanam Peto Galim. Perjuangan ini harus diteruskan dan kita berada di sini untuk memastikan supaya semangat ini akan mengalir kepada generasi-generasi anak muda-mudi. Dan itulah saya mengucapkan ribuan terima kasih dan tahniah kepada Pengarah Penerangan Negeri. Konvoi Kembara Merdeka kemudiannya bergerak gah mengibarkan jalur gemilang ke hentian 65 Suria Inanam. Ketibaan konvoi disambut Timbalan Menteri Sumber Manusia yang juga Ahli Parlimen Sepanggar Mustafa Sakmud. Ini mesej penting jadi sambil kita mengkaji kembali perjuangan tokoh-tokoh kemerdekaan dulu yang menghasratkan supaya negara ini dibina atas asas perpaduan pelbagai kaum dan agama di negara ini. Hentian ke-66 di IPG Kampus Gaya disambut Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan merangkap Ahli Parlimen Kota Kinabalu Chan Fong Hin bersama Menteri Perindustrian dan Keusahawanan Negeri Pong Zinze, Pembantu Menteri Keuangan Negeri Tan Lifat serta warga IPG Kampus Gaya. So, pertunjukan ini kan boleh dicapai melalui kamu belilah jalur gemilang dan paparkan di premis-premis kemerdekaan ke, kibarkan bendera di rumah ke, semua pun boleh. So, ini salah satu inisiatif yang diambil oleh kerajaan melalui Jabatan Penerangan. Sementara itu, KMJG 2023 mendapat sambutan positif daripada generasi muda yang mahukan kembara itu diperhebat pada tahun depan dalam memberi kesedaran dan semangat menyambut Bulan Kebangsaan. Siswa Institut Pendidikan Guru yang ditemui percaya program berkenaan dapat menyemarakkan lagi semangat patriotisme dalam kalangan rakyat pelbagai kaum di negara ini. Cara seperti inilah, bukan sahaja orang tempatan, malah kami sebagai siswa guru sentiasa cuba untuk menyebarkan jalur gemilang sepanjang bulan kemerdekaan. Pada pendapat saya, program seperti ini harus diteruskanlah untuk untuk menyemarakkan lagi bendera ini diteruskan lagi di seluruh Malaysia. Kami semua amat-amat bersetuju dan menyokong jika program ini diteruskan kerana di samping memberikan satu pendedahan baru kepada semua pelajar, kepada semua staf IPG itu sendiri dan dia memberikan satu pengalaman barulah kepada kami. KMJG 2023 anjuran Jabatan Penerangan Sabah ini disertai 17 kenderaan daripada jabatan dan agensi kerajaan serta rakan strategik. Sementara itu, generasi muda disaran supaya sentiasa menghargai perjuangan dan pengorbanan tokoh-tokoh negara terdahulu dalam mencapai kemerdekaan. Pemimpin Pembangunan Masyarakat Tanjung Aru Muhammad Ridwan Akli berkata, hasil daripada perjuangan merekalah generasi hari ini dapat hidup aman, makmur dan masyarakatnya bersatu padu tanpa mengira kaum. Justru semangat cinta akan negara dan mengingati pejuang kemerdekaan bukan sahaja dipupuk ketika Bulan Kebangsaan, malah harus diterapkan sepanjang masa. Tujuan kita melaksanakan program kemerdekaan ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengingati jasa-jasa pemimpin-pemimpin kita yang dahulu sambil kita menanamkan lebih lagi sifat patriotik terhadap kemerdekaan kita oleh rakyat-rakyat yang ada di kawasan Endopluda Tanjung Aru dan seterusnya untuk memupuk satu ukhuwah, silaturahim dan perpaduan di kalangan setiap lapisan masyarakat.
Muhammad Ridwan ditemui pemberita selepas merasmikan program Ambang Kemerdekaan Mukim Pulau Gaya anjuran UPPM Tanjung Aru di Pulau Gaya. Bersempena program ini, beliau turut melawat ke Kampung Pondo dan Kampung Lok Urai untuk beramal mesra dengan penduduk sekitar Pulau Gaya. Turut diadakan aktiviti gotong royong merdeka, ratu fashion kanak-kanak, senam robik dan sukaneka. Kementerian Kerja Raya akan melancarkan kempen My Jalan untuk memastikan maklumat mengenai kerosakan jalan raya disalurkan dengan segera untuk tindakan sewajarnya. Menterinya Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata, kempen berkenaan akan dilancarkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim 24 Ogos ini di Lebuhraya Gerik Jeli yang menghubungkan negeri Perak dan Kelantan. Datuk Alexander berkata kempen berkenaan akan diperluas ke seluruh negara. Kita mohon semua stakeholders iaitu kementerian dan jabatan JKR, konsesi, rakyat sendiri pun bersama dalam kempen ini dan sama-sama kita menguling tenaga supaya kita memastikan kerosakan jalan itu dengan cepatnya kita boleh baiki untuk keselesaan dan keselamatan pengguna. Datuk Alexander berkata demikian kepada media selepas mengadakan lawatan tapak menaik taraf jalan dari Bongawan ke Papar di Benoni Papar. Beliau turut memaklumkan satu aplikasi akan diwujud untuk menyalur aduan orang awam berkaitan kerosakan jalan raya ke pusat sehenti untuk diproses sebelum disalurkan kepada pihak berkaitan untuk tindakan selanjutnya. Konsep kepelbagaian dan kesederhanaan berpolitik sentiasa menjadi pegangan utama parti MCA untuk memajukan parti ke tahap tertinggi termasuk di negeri ini. Presidennya Datuk Seri Insinyur Dr. Wee Ka Siong berkata, kesederhanaan merupakan amalan yang berjaya menyatu paduh rakyat berbilang kaum meskipun berdepan pelbagai cabaran dan halangan. Datuk Dr. Wee berharap keharmonian dan kestabilan politik yang dinikmati rakyat Sabah sekarang dapat dipertahan. Saya rasa kita tidak boleh lebih kepada mirip kepada kecenderungan untuk ekstremisme sama ada dalam bentuk kaum ataupun agama. So apa yang orang nak lihat ialah kita bergerak ke hadapan. Datuk Dr. Wee berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan konvensyen MCA di Kota Kinabalu. Selepas 32 tahun bertapak di Sabah, MCA kini semakin mantap dan diterima baik rakyat Sabah. Beliau berkata antara misi baharu parti itu ialah menarik lebih ramai belia menyertai MCA. MCA turut menyatakan sokongan bagi memastikan kelangsungan kestabilan politik di negeri ini sekaligus merancangkan program pembangunan dan ekonomi. Kerajaan negeri menyokong penuh penganjuran program First Aid Rider bagi mendidik pihak berkenaan mengenai tindakan yang perlu diambil di lokasi kemalangan bagi membantu mangsa yang memerlukan pertolongan segera. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk James Ratib berkata, rider atau penghantar makanan merupakan pengguna jalan raya yang berupaya sampai ke lokasi kemalangan dengan pantas kerana mereka sentiasa bergerak. Datuk James menyatakan demikian ketika berucap berasmikan program First Aid Rider di Arena Belia Sabah, Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Pegawai Khas Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, Dr. Jeremiah Daniel V. Yue. Program ini merupakan anjuran bersama Majlis Belia Sabah MBS, Polis Diraja Malaysia, Hospital Queen Elizabeth dan beberapa persatuan berpakaian seragam. Sementara itu, Presiden MBS Abkari Fawaz Abikan yang ditemui RTM percaya bantuan awal di lokasi kemalangan mampu mengurangkan risiko kematian sementara menunggu ambulans dan pakar perubatan. Sekiranya mereka ini, itu rider-rider ini, ada ilmu pertolongan cemas ini, insya-Allah kita percaya risiko-risiko kematian ataupun bantuan-bantuan awal itu dapat dilakukan sebelum pakar-pakar perubatan ataupun ambulans sampai di tempat kejadian. Seramai 25 penghantar makanan sekitar ibu negeri menghadiri program tersebut yang bakal diperluas ke daerah-daerah seluruh negeri.
Persatuan Kebudayaan Kadazan Dusun KDCA Daerah Keningau memohon kepada kerajaan untuk membina sebuah pusat kebudayaan di daerah tersebut. Naib Pengerusi KDCA Sabah merangkap penasihat KDCA Keningau, Datuk Robert Tawik berkata, persatuan itu bersedia menyediakan tapak bagi pembinaan pusat kebudayaan tersebut. Datuk Robert yang juga pembantu Menteri Kerja Raya berkata, pembinaan pusat kebudayaan itu juga boleh menjadi mercu tanda kepada sektor pelancongan kebudayaan di Keningau. Yang mana kita telah ada iaitu di kawasan Gua Laing. Gua Laing ada kawasan di sana dan juga kita ada tanah di kawasan Apin-Apin untuk dibuat rumah ataupun perkumpulan budaya suku kaum etnik daerah Keningau. Datuk Robert ditemui pemberita selepas merasmikan majlis penyerahan watika pelantikan kepada ahli jawatan kuasa penyelaras KDCA daerah Keningau bagi sesi 2022-2025 di Keningau. Beliau berharap ahli KDCA Keningau yang dilantik dapat menggalas tugas sebaiknya terutama mempromosi keunikan budaya suku kaum di daerah itu. Seramai 78 ahli KDCA Keningau menerima watika pelantikan dalam majlis ini. Golongan veteran perlu berani menyahut cabaran dengan menyertai setiap program yang dianjurkan di kawasan masing-masing. Timbalan Ketua Menteri yang juga adun Tambunan, Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata, veteran tanpa mengira jantina tidak perlu menyisihkan diri, sebaliknya tampil menonjolkan bakat dan kemahiran yang dimiliki. Datuk Dr. Jeffrey ditemui pemberita selepas merasmikan kejohanan bola sepak veteran lelaki dan wanita di Kompleks Sukan Tambunan. Beliau turut memuji penganjuran kejohanan ini yang memberi peluang kepada golongan veteran untuk beraksi dalam pertandingan bola sepak. Penyertaan veteran wanita dan lelaki ini amat baik sekali kerana kadang-kala mereka lah yang tersisir. Tidak termasuk di dalam kategori pertandingan dalam sukan. Jadi saya juga mengalu-alukan penyertaan mereka. Sementara itu, pengerusi penganjur Prem Kitingan berkata, kejohanan itu merupakan usaha permulaan bagi memastikan masyarakat semua peringkat dilibatkan dalam pelbagai aktiviti sama ada sukan atau pembangunan sosioekonomi. Untuk menganjurkan pertandingan seterusnya adalah sangat besar dan ini adalah melibatkan semua lapisan masyarakat di Tambunan. Jadi kami inginkan lebih banyak program seperti ini agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di Tambunan. Sebanyak 13 pasukan veteran lelaki dan wanita berentap dalam kejohanan ini. Sekian berita pagi Sabah, menyusul selepas ini berita pagi Sarawak. Saya Rita Alusius Malik, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Salam hormat. Terima kasih tak semimon. Setia bersama ATM Sabah. Ni是我们的动力，你是我们的灵感。Kami patuhi amuan. Ia akan yang sahih paling laris, update tanpa halangan baris, bengkok kami garis setiap halaman akhbar, siang dan malam full bar, bila bangun pagi radio kami kan bertanya kabar. Apa kabar? Jangan gusar, harimu pastikan bersinar. Salam kami rakam, arti yang pilihan, unggul tanpa sempadan, always be number one.